nak percaya siapa. Dan tanpa melengahkan masa, elok kalau kami memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada di studio dan seorang lagi terhubung dalam talian. Bersama kita di studio adalah Puan Nur Zabita Mohamad Noor selaku Peguam Bela dan Peguam Cara hari ini. Terima kasih Puan. Sama-sama. Hari ini kami berdua tona warna serius. Puan sama warna dengan tim WHI ya. Wanita hari ini juga biasanya hitam. Tapi kali ini bersama dengan WHI merah jambu. Okey, dan tidak ketinggalan juga bersama dengan kita yang telah pun terhubung di talian video Datin Profesor Dr. Mariani Makno, pakar psikologi kanak-kanak Universiti Segi yang kini berada di Putrajaya. Apa khabar Datin Profesor Dr. Mariani? Baik, sihat, alhamdulillah. Okey, baik. Prof dan juga Puan ya, sebelum kita mulakan perbincangan pada hari ini, saya pasti Prof dan Puan bersama dengan penonton pastinya tengah sudah pun tahu mengenai satu kes yang baru-baru dilaporkan di mana seorang bapa telah merogol dan juga meliwat anaknya sejak tahun 2015 dan kini sudah pun disabitkan bersalah bagi 28 tuduhan. Okey, syukur. Kenapa saya syukur? Kerana beliau diberikan hukuman yang saya kira lebih dari setimpal, maksimum. Di penjara 428 tahun dan juga 240 sebatan. 428 tahun dan 240. Dan kalau mengikut kepada fakta, ianya telah menimpa dua beradik itu berlaku sejak 2015 dan terbongkar selepas isteri mangsa terlihat tertuduh sedang merogol anak keduanya kini berusia 15 tahun pada 5 September lalu. Sugi bayangkan 2015 hingga 2022 7 tahun telah berlangsung. Betul. Dan sewaktu saya membaca kes ini, laporan ini, saya sendiri daripada sudut kanak-kanak anak, dua orang anak itu pastinya sangat mengerikan. Tetapi sebagai seorang pembaca, saya rasa sangat meluat, geram. Saya pasti ramai yang membacanya juga geram. Kalau boleh kita ingin melihat siapa bapa yang melakukannya. Tetapi hari ini persoalannya bagi apa yang berlaku pada dua orang anak itu, kita tidak mahu berlaku pada anak-anak yang lain, kan? Sebab itu kita tanyakan pada diri kita, kepada semua, nak percaya siapa kerana yang melakukannya adalah seorang bapa. Jadi Puan Nur Zabita, Prof Mariani terus bersama kami kerana apa kata kita dengarkan terlebih dahulu laporan ini yang disediakan oleh wartawan kami Aib. Saban hari kes gangguan seksual yang melibatkan golongan kanak-kanak dilihat semakin membimbangkan. Bilangan angka juga menganggarkan seramai 6 kanak-kanak dan remaja menjadi mangsa jenayah seksual setiap hari di negara ini sejak 3 tahun lalu. Malah individu yang diharapkan untuk membela dan melindungi kanak-kanak ibarat haruan makan anak. Rumah yang dianggap tempat paling selamat kini tidak lagi kerana kebanyakan kes gangguan seksual yang dilaporkan menunjukkan pelaku adalah terdiri dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Baru-baru ini tular mengenai kejadian di mana seorang bapa tergamak menjadikan dua anak kandungnya yang berusia 15 dan 19 tahun sebagai hamba seks sejak 7 tahun lalu. Selain itu, seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 14 tahun dan 8 sebatan di Mahkamah Seksyen Kota Baru selepas mengaku bersalah di atas pertuduhan merogol adik kandungnya sehingga mengandung. Lebih membimbangkan, kebanyakan mangsa tidak berani tampil membuat aduan kerana bimbang dituduh mereka-reka cerita. Malah lebih parah lagi, ada kes di mana seorang ibu mangsa mengetahui kejadian yang berlaku tetapi memilih untuk tidak melaporkannya atas pelbagai alasan. Persoalannya, bagaimanakah cara bagi menjadikan kanak-kanak ini berada dalam situasi selamat? Tidak kira di mana mereka berada dan apakah langkah bagi membendung perkara ini daripada terus berlaku. Baik, sekiranya kita lihat daripada laporan yang dikongsikan tadi, apa yang dikongsikan adalah apa yang berlaku di kalangan mereka yang terdekat, mereka yang dipercayai. Mungkin itu dari skop keluarga, tetapi juga mungkin kita harus juga sedar, mungkin banyak juga laporan di kalangan mereka dipercayai seperti guru, seperti mereka penjaga dan sebagainya. Jadi ini skop yang akan kita cuba untuk huraikan pada hari ini. Betul. Dan Puan Zabita, mungkin kita mulakan dengan Puan dahulu. Seperti mana yang Farin katakan tadi, apabila seseorang itu diberikan amanah, kan, katalah pengasuh ke ibu, ayah, termasuk pemandu van, kan, kadang-kadang anak tu dia rasa
friendly, sangat bermesra dengan orang yang dia mempercayai. Tetapi masalahnya siapa untuk dia percaya apabila orang-orang ini yang melakukan gangguan seksual pada anak-anak ini. Dan mungkinkah orang ramai tidak tahu apakah sebenarnya gangguan seksual kerana seringkali dikaitkan dengan gangguan seksual secara fizikal sahaja. Kalau kita lihat kepada konteks kanak-kanak berkenaan dengan gangguan seksual ini, sebenarnya terbahagi kepada dua. Okey, apakah akta yang melindungi kanak-kanak bagi kesalahan seksual? Kita lihat kepada Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 ataupun kita panggil Akta 792. Jadi kita lihat pendefinisian di bawah Seksyen 14 yang kata, kesalahan seksual boleh jadi boleh jadi fizikal. Seksyen 14 ni contoh fizikal tu apabila berlaku sentuhan yang jelas sama ada di mana-mana bahagian tubuh badan yang berbentuk seksual. Sebab jangan salah faham juga, kadang-kadang ada sentuhan yang antara bapa dengan anak. Jadi dalam keadaan ni contoh menyuruh memegang kemaluan dia ke, dalam keadaan begitu ini adalah merupakan kesalahan dan hukumannya berat, iaitu 20 tahun maksimum penjara, atau dan juga sebatan lah. Dan satu lagi adalah apabila perbuatan itu yang berbentuk non-fizikal, bermaksud dia tidak menyentuh tetapi dia hantar video berbentuk kelucahan ataupun dia telefon, dia mengarahkan budak tu untuk memegang mana-mana bahagian tubuh badan dan merakam video dan hantar semula kepada dia ataupun menonton video dia, itu adalah merupakan satu bentuk yang non-fizikal. Jadi bagi mereka tadi kita ada sebut berkenaan dengan hubungan amanah. Bagi hubungan amanah ni kita lihat kepada Seksyen 16 tadi kesalahan kalau orang asing, maknanya bukan ahli keluarga ataupun baru berkenalan dekat internet, tapi sekiranya mereka mempunyai hubungan amanah, hukumannya akan jadi lebih berat. Bahawa Seksyen 16 ni dia ada memberi pendefinisian siapakah mereka yang mempunyai hubungan amanah. Budak ni percaya untuk jaga dia. Contoh ibu bapa, guru, pengamal perubatan, contoh dia pergi klinik ke apa. Jadi dalam keadaan tu hukuman akan ditambah 5 tahun lebih daripada hukuman asal dan juga sebatan lebih, iaitu tidak kurang daripada 2 sebatan. Jadi kena fahamlah sebenarnya perbuatan seksual ni terhadap kanak-kanak tidak semestinya pegang dia saja. Hantar mesej berbentuk lucah juga adalah merupakan perbuatan jenayah terhadap kanak-kanak. Mungkin secara ringkas juga, kalau kita lihat sekarang ni penggunaan perkataan amang seksual ni memang kena ada, tapi mungkin saya kira ramai lagi para penonton masih tidak mengerti apakah maksud amang seksual itu sebenarnya, ataupun mungkin ada definisi lain juga yang kita perlu tahu. Begini, amang seksual ni, orang duk sebut amang seksual, orang faham ingatkan sexual grooming. Sebenarnya amang seksual bermaksud sexual assault. Jadi mana-mana perbuatan yang berbentuk fizikal, kita pegang dia ke apa ke ataupun kita ganggu dia secara non-fizikal lah. Dan satu lagi, sexual grooming ni kena faham juga. Dia memang ada di bawah Akta 792. Tetapi tindakan-tindakan seolah-olah macam contoh baru berkenalan dekat internet mendapatkan kepercayaan. Bila kanak-kanak ni dipercaya, dia dah beri maklumat ke atau apa-apa dan kat situ berlaku hubungan. Dan daripada itulah apabila pemangsa ni mula meminta sesuatu dan kadang-kala atas dasar itu bila dah dapat, pemangsa ni akan ugut, dia nak sebarkan gambar, itu sexual grooming. Jadi amang seksual ni adalah perbuatan yang memang jelas lah. Sexual grooming dalam bahasa Melayunya pengantunan seksual. Pengantunan seksual. Baik. Jadi itu perbezaan pengantunan seksual dan juga amang seksual. Baik, kita nak bertanya kepada Prof. Prof, seringkali apabila kita membaca berita-berita sebegini, ramai pastinya 1 daripada 10 orang yang baca akan ada persoalan, kenapa bapa dia yang buat macam ni? Kenapa abang dia? Kenapa tergamak sampai nak buat benda sebegini pada anak ataupun adik ataupun anak buah sendiri? Tetapi di sini juga kita nak tanya Prof, sebagai seorang mangsa, pastinya mereka ada trauma dan ramai juga ada persoalan. Kenapa apabila kanak-kanak ini mengalami situasi ini, mereka tidak terus melaporkannya kepada ibu ataupun sesiapa yang mereka percayai? Adakah begitu susah untuk anak itu membuka dan berkongsi apa yang berlaku? Baik, terima kasih Sugita. Baik, kalau kita lihat apabila seorang kanak-kanak itu telah menjadi mangsa kepada gangguan seksual itu tadi di sini kita perlu ingat pelakunya adalah mereka yang kanak-kanak ini atau anak-anak ini percaya. Dan sudah pastinya si pelaku memiliki ancaman ancaman atau ugutan-ugutan, jangan kau bagi tahu mak kau, nanti kena lagi, seolah-olah begitulah Jadi mereka ini meletakkan sepenuh
kebimbangan, dalam masa yang sama juga ketakutan dan percaya apa yang telah disebut oleh pelaku itu. Jadi itu salah satu sebab mengapa mereka tidak mahu melaporkan. Itu yang pertama ya, diugut. Yang kedua ialah mungkin telah diluahkan kepada ibu, mungkin telah diluahkan kepada kakak atau abang lain dan sebagainya. Mungkin kata-kata mereka tidak dipercayai. Ya. Tapi selalunya, lazimnya ya, apa yang melalui pemerhatian kita dalam kajian-kajian yang kita lakukan, kebanyakan ibu boleh menjadi pendengar tetapi menjadi pendengar yang tidak aktif. Kenapa? Kerana ibu ini nanti takut apabila dilaporkan kepada pihak polis, maka akan berlakulah tindakan atau hukuman seperti yang Puan Nur Zabita sebut tadi ya, akan dihukum penjara. Dan pastinya bila dihukum penjara, kalau ibu ini seorang suri rumah atau even bukan suri rumah, maka suami ini, pelaku ini nanti akan dimasukkan ke dalam penjara. Bagi ibu yang menjadi suri rumah tangga, mereka tidak akan ada orang kata sokongan tanggungan punca pendapatan dalam rumah tangga itu sendiri ya. Dan yang kedua, pastinya sikap kasih sayang itu masih lagi sayang. Ada ibu-ibu yang masih lagi sayang dengan suami walaupun tahu suami itu dah makan anak. Itu analogi saya lah ya. Yang ketiga ialah ibu yang menerima aduan atau saudara mara yang menerima aduan mungkin tidak mahu menjatuhkan imej keluarga itu sendiri. Maklumlah kita keluarga di Malaysia ni, bila kita tahu benda-benda yang negatif ini, mulalah viral. Nak tahu si anak tu ni suami dia itu ini. Jadi perkara-perkara ini memainkan peranan yang penting hendak tanduk mangsa yang kita katakan kanak-kanak itu tadi ya. Dan sepatutnya dia dibantu oleh ibu atau saudara mara yang terdekat untuk membuat laporan itu. Maka dengan ini berlakulah perkara ini kadang-kadang tidak dilaporkan. Okey, saya sebenarnya sepanjang Prof ini sebut saya mengeluh tahu sebenarnya. Kerana apabila kita melihat kepada laporan-laporan yang ada antaranya, sebenarnya terlalu banyak. Ada antaranya ibu sendiri seolah bersubahat dengan ayah untuk merogol anak kerana takut diceraikan. Dalam situasi yang baru-baru saja berlaku ini adalah apabila anak itu sendiri takut kalau ibunya diceraikan dan sebagainya. Ada sayang kat bawah. Sebab tu dia tak melaporkan. Okey, tetapi saya nak tanya pada Puan Zabita sendiri lah. Okey, untuk mereka yang tak nak melaporkan ni, padahal dah tahu, padahal dah jadi, adakah mereka boleh dipertanggungjawabkan dan boleh dijatuhkan hukuman juga ke atas mereka kalau orang luar tahu ni? Ni keluarga tak, ialah nak jaga maruah apa, tapi kalau orang luar tahu kita lapor, mereka boleh kena sekali tak? Memandangkan ya, apabila dia melibatkan kanak-kanak ni dia ada Akta Kanak-kanak yang Melindungi. Akta Kanak-kanak 2001, Seksyen 27, 28, 29 ada memperuntukkan sekiranya contoh seorang pengamal perubatan, contoh kanak-kanak tu dibawa ke klinik, tiba-tiba macam ada keadaan kena dera ke, ada apa-apa keadaan yang tak kena dengan dia, ataupun ahli keluarga yang tahu memang sedar berkenaan dengan dia telah diperlakukan, dianiaya dari segi seksual, fizikal, emosi dan dalam keadaan yang munasabah. Kadang-kadang kita syak, tapi syak kita tu munasabah ke tidak, okey? Dan satu lagi pengasuh ya. Dalam keadaan ini, sekiranya mereka tidak melaporkan, maka ianya adalah merupakan satu kesalahan yang boleh dipenjara atau didenda atau kedua-duanya sekali. Jadi ada juga orang yang dia takut kalau dia buat laporan polis, dia kata di jiran. Nanti kalau saya buat laporan polis, kena pula laporan fitnah ke apa, jangan bimbang. Di bawah Akta Kanak-kanak 2001 ni, Seksyen 116 dia memperuntukkan bahawa perlindungan kepada informer. Jadi dalam keadaan untuk melindungi kanak-kanak ni memang ada undang-undang yang kata tak report salah, kalau report pun dilindungi. Okey, baik. Dan tadi apabila Fahrin berkata yang ada juga dalam kalangan mereka yang bersubahat melakukan perkara ini, Puan juga mungkin boleh kongsikan satu situasi di mana ibu sendiri yang telah melacurkan anak. Ada satu kes yang telah diputuskan. Memang ada laporan berita pada tahun 2017 ya. Apabila kes ini telah pun dilaporkan di dalam Current Law Journal ya. Apabila seorang ibu telah melacurkan anaknya berusia 8 dan juga 10 tahun kepada lelaki warga negara asing ya. Dalam keadaan ini ahli keluarga yang lain tidak tahu, mungkin mereka tidak mempunyai ahli keluarga yang lain, masyarakat juga tidak tahu. Dia apa yang berlaku apabila anak-anak ini tidak ke sekolah selama 18 hari. Daripada situ
mereka cuba cari missing in action, hilang tak tahu ke mana. Di pihak sekolah buat laporan polis dan daripada situ didapati bahawa si ibu ni melacurkan anak dengan harga RM50. Jadi dalam keadaan ini si ibu telah pun dipenjarakan dan juga menghadapi hukuman-hukuman yang lain lah. Jadi nampak tak bagaimana undang-undang tu sebenarnya kita tanggungjawab daripada pihak sekolah, tanggungjawab daripada pegawai perubatan yang mana pernah lihat jiran-jiran dan semua ada tanggungjawab. Okey, kita nak juga tanya pada Prof lah dari sudut psikologi Prof. Kalau kita lihat perkara ini terjadi pada mereka bawah umur yang masih lagi orang kata fragile kan, masih lagi rapuh sekali jiwanya, mindanya. Tetapi bagaimana kita lihat apa yang berlaku sekarang, situasi sekarang ni, bagaimana cara kita ataupun anak-anak itu sendiri boleh memperkasakan diri mereka dengan satu dari sudut psikologi untuk mengatasi ataupun menghalang perkara-perkara ini daripada terus berlaku. Kerana bagaimana anak-anak ini boleh dididik? Okey, maksudnya yang mangsa ataupun apa? Yang sebelum, maknanya pencegahan ataupun apa? Pencegahan untuk mangsa ni, macam mana dia nak tahu the red flag, apa yang boleh, apa tak boleh. Kadang-kadang kerana garisan halus, mereka ni adalah orang yang dipercayai, betul tak kan? Ya, betul. Okey, kita sebenarnya kerajaan kita telah lama buat ini melalui sistem pendidikan kita. Cuma sekarang ini masyarakat kita jangan terlalu tabu dengan perkataan seksual. Setuju? Ya? Setuju. Jadi disebabkan oleh masyarakat tabu, maka subjek di sekolah telah ditukar kepada pendidikan kesihatan dan ya. Itu pun pendidikan, kalau saya sebut pendidikan seksualiti teruslah ya. Pendidikan seksualiti ini telah diajar daripada peringkat prasekolah. Jadi masyarakat perlu faham apabila pendidikan seksualiti ini bukan nak mengajar anak bagaimana nak buat aktiviti seks, tetapi mengajar anak pencegahan, sentuhan selamat, sentuhan bahaya, apa yang perlu dibuat, dan apabila seseorang individu itu telah akil balik, apa yang akan berlaku. Jadi ini yang dinamakan sebagai pendidikan seksualiti. Jadi contohnya daripada peringkat prasekolah sendiri perlu namakan anggota bahagian badan. Jadi anggota bahagian badan itu namanya perlu termasuk bahagian alat-alat sulit. Ya, alat sulit bagi lelaki dan juga perempuan. Tetapi kadang-kadang ini tidak berlaku kerana dikatakan orang kata apa, tidak perlu kerana itu kalau ikut adat ketimuran itu agak memalukan. Jadi ya, orang kata itu bukan perkara yang memalukan. Kita tidak mahu perkara-perkara ini jadi satu perkara yang sangat memalukan apabila mereka masuk alam remaja, terutama ketika berlaku insiden-insiden seperti gangguan seksual ini. Dan yang kedua ialah selain daripada mengajar bahagian anggota badan itu, barulah kita kata sentuhan yang selamat bagaimana, sentuhan yang bahaya bagaimana, dan siapa yang boleh pegang. Malah dalam umur 6 tahun, dalam umur 4 hingga 6 tahun itu, ataupun 3 hingga 6 tahun even, kalau boleh yang memastikan bahawa bahagian anggota badan itu kalau nak dihantar ke bilik air, sewajarnya lah eloklah seorang ibu. Dan kalau pengasuh itu, biarlah pengasuh itu yang sendiri mengantar. Bukan pengasuh memohon anak dia sendiri untuk menghantar. Kita tidak tahu apa yang akan jadi. Jadi maksudnya di sini perlu jelas siapa boleh sentuh, siapa boleh siapa tak boleh sentuh. Sentuhan yang selamat bagaimana? Kadang-kadang Sugita Farin, kadang-kadang cara gosokkan itu juga penting. Betul. Kalau gosok itu cara yang agak menjijikkan, kalau saya suka perkataan Sugita tadi, meluat nak merasa dengan sentuhan itu tadi, maka saya rasa perkara itu perlu dilakukan pada ibu, walaupun yang menyentuh itu adalah ahli keluarga dalam rumah. Saya minta maaf kerana perkara ini realitinya berlaku. Ini yang dikatakan kita sebut untuk kebaikan bersama. Ini yang dikatakan disebabkan bila setitik rosak susu sebelah. Jadi kita bukan nak salahkan semua bapa, tetapi ibu-ibu di luar sana perlu waspada dengan tindak tanduk dan perlakuan untuk anak-anak demi masa hadapan mereka yang baik. Betul-betul. Saya setuju sangat. Bila anak-anak ni dah faham, dah tahu, jadi tak kira siapa pun yang melakukan kat atas mereka, mereka tahu mereka ada hak. Betul. Sebab baru-baru ni juga ada satu... bila dah masuk zaman remaja, bila naik sekolah menengah, maka dia ajarlah apa yang dikatakan tentang puberti, apa yang dikatakan tentang boleh dan tak boleh, tentang aktiviti seksual ini.
Sebab saya terbaca juga satu berita di mana seorang kanak-kanak ni, pemandu vannya telah meraba pipi dan menggosok tangan dan kakinya. Budak tu menangis memberitahu bapanya dan kemudian bapanya telah mengambil langkah untuk membuat report dan sebagainya. Tapi itu yang seperti Prof katakanlah, pendidikan seksual ni amat penting dan kita harus membuka minda kita untuk mengajar anak-anak kita bahagian-bahagian badan dan tidak perlulah cakap itu bebet, itu pastinya ada dalam kalangan ajar dia teori yang betul. Dalam dunia hari ini harus diajar. Kita punya nama samaran selain daripada nama sebenar. Bila berlaku terjadi sesuatu, bila disoal, mereka akan gunakan perkataan itu yang mungkin ada pihak-pihak tertentu tidak memahaminya dan akhirnya tindakan yang sewajarnya tidak dapat diambil. Okey, baik. Bukan saja kita saja yang hangat membincangkan ataupun melontarkan pendapat di studio ini. Saya pasti mereka di luar sana juga ada pendapat mereka masing-masing. Jadi mari kita dengarkan. Okey, kalau sekarang ni kalau kita perasan banyak kes gangguan seksual ni, even untuk kanak-kanak, even benda ni bukan dekat luar saja, kadang-kadang dekat rumah pun benda ni dah jadi macam agak membimbangkan. So pada saya benda macam ni kita untuk budak-budak especially kita kena bagi dia pengetahuan pasal benda-benda macam ni. Kalau macam contoh example macam benda yang tak boleh buat. So kita kena didik benda ni daripada awal. So kalau diorang praktikkan benda ni, kalau kita dah ajar daripada awal, insyaAllah benda ni kita akan budak-budak ni akan ikut. Okay, first of all, Sarah akan ajar anak Sarah jangan bercakap dengan sesiapa kecuali orang-orang yang mereka kenal. Sarah sini dah bagi tahu dah ajar daripada sekarang dekat anak-anak Sarah walaupun baru 5 tahun, dah cakap apa parts yang boleh sentuh, tak apa parts yang tak boleh sentuh. Memang kita kena bagi tahu, kata yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Dan kita kena didik daripada kecil supaya jangan diorang ingat benda tu boleh, biasa. Macam contoh, macam kawan-kawan kat sekolah nak cium pipi ke apa kan. Sarah dah cakap dah, lelaki tak boleh sentuh dengan perempuan. Okey, bagi pendapat saya, parents haruslah mengajar ataupun mendidik anak mereka untuk lebih berjaga-jaga dari kecil lagi. Okey, contohnya dari segi sensitive part. Dan seperti mana yang kita tahu, sekarang ni terlalu banyak kes berkenaan dengan seksual. Okey, baik. Dan ini pula Fahrina dan Puan Zabita dan juga doktor. Ini adalah pendapat daripada penonton-penonton WHI di Facebook. Anggerek Desa berkata, bila kita dengar je berita bapa rogol anak, kesemua ibu-ibu rasa marah, sedih, siap yang nak dipersalahkan. Siapa yang nak dipersalahkan? Harapkan seorang bapa itu lindungi anaknya tetapi menghancurkan masa depan anak. Trauma anak itu sepanjang hidupnya dan moga kita memberi pengajaran buat kita semua. Dan Maya Muhammad berkata, sebenarnya perkara ini berlaku dari dulu-dulu lagi tetapi tidak dihebahkan. Okey, baik. Dan di sini Puan Zabita, mungkin kita boleh fokus juga kepada gangguan seksual secara tidak fizikal kan. Mungkin anak itu tidak ada bukti tetapi menangis memberitahu yang okey ada seorang yang menyentuh saya sebegini. Jadi bagaimana kalau mereka ingin membuat laporan dan nak membuktikan yang si pesalah itu berlaku secara tidak betul terhadap anak itu? Yang pertama sekali, ibu bapa memainkan peranan kalau pelakunya adalah orang luar. Kadang-kadang mungkin bapa yang lakukan dan ibu mainkan peranan yang sangat besar. Okey, dapatkan fakta terlebih dahulu. Kalau kanak-kanak ni ada sekadar orang kata, betul ke dia cakap, Tata dia berimajinasi. Kena faham juga. Tapi kanak-kanak ni kalau sekiranya kan 3 kali kita tanya fakta yang sama. Jadi dapatkan klarifikasi dulu. Kalau perlu bertanya, contohlah yang buat di kawan kelas ke apa ke, bincang dulu. Jangan guna kaedah-kaedah, kadang-kadang ada orang guna social media terus tulis tanpa menyelesaikan dan seterusnya. Kalau tidak ada bukti, tak apa, buat laporan polis sebab menjadi tanggungjawab polis. Kita tengok dalam kanun prosedur jenayah, pertama mereka kena ambil laporan dan seterusnya mereka kena menyiasat. Daripada situ ada tim untuk gangguan seksual terhadap kanak-kanak ni, dia memang ada unit yang khusus yang mana mereka akan ambil laporan dan seterusnya ada langkah-langkah yang mereka akan melihat dari segi psikologi adakah betul ke tidak perkara ini berlaku. Jadi kalau sekiranya daripada laporan polis tu hasil siasatannya betul, berlakulah kejadian itu dengan memanggil tertuduh, maka akan ada dakwaan. Jadi berbalik kepada persoalan yang kalau tak ada bukti itu nak laporkan balik, nak laporkan ke tidak,
laporkan. Sebelum itu ambil langkah yang mengikut saluran undang-undang. Dan susulan siasatan pasti juga akan dilakukan. Itu ada tentang beban pembuktian. Okey, baik. Ini mungkin saya nak tanya pada Puan Zabita dan juga mungkin saya tanya pada Prof terlebih dahululah. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, macam mana kita kata daripada awal, perkara yang berlaku adalah kerana manipulasi oleh mereka yang diberi kepercayaan ataupun mereka yang ada kuasa ke atas mangsa. Okey, jadi kepada mangsa, apakah orang kata kalau kita kata amaran-amaran ataupun red flag di mana kita dapat merasakan bahawa orang ini telah melampaui batas mereka, memanipulasi kuasa mereka? Puan, silakan. Prof. Okey, itu sebab anak-anak ataupun kanak-kanak itu perlu dididik untuk mengatakan tidak kepada perkara-perkara yang membahayakan. Dan saya pasti ibu bapa di luar sana pastinya telah bagi tahu anak, lecture dengan anak, yang ini bahaya, yang ini tak bahaya. Jadi kalau ada sesuatu yang nampaknya sama dengan arahan yang telah diberikan oleh ibu bapa atau nasihat yang telah diberikan oleh ibu bapa, perlu berani mengatakan tidak itu supaya perkara yang seterusnya tidak berlaku. Tetapi kita perlu ingat ya Farin Zugita dan Puan Zabita ya, kanak-kanak di bawah umur 6 tahun. Mereka masih lagi belum petah untuk berkata-kata. Ya. Ruangnya kita maklumkan dengan mereka, memberikan sesuatu sebagai satu katakan simbol yang mengatakan bahawa Pak Cik ini telah buat sesuatu kepada dia, telah melakukan A, B dan C dan sebagainya. Dan adik telah katakan no. I tell my mom. Atau contoh begitulah ya. Kerana kalau bagi kanak-kanak yang di sekolah rendah dan di sekolah menengah, pastinya mereka lebih tahu untuk mengatakan tidak dan akhirnya membuat aduan itu kepada ibu bapa ataupun ahli keluarga yang lain. Masalah kita ialah apabila anak-anak itu sendiri 6 tahun ke bawah dan berada dalam keadaan situasi di mana pada mereka ibu dan bapa atau abang atau pakcik adalah mereka yang berkuasa ke atas mereka, mengikut kita kata mengikut perkembangan moral code yang memang buat kajian. Anak-anak 6 tahun ke bawah mereka akan menganggap bahawa orang yang lebih besar pada mereka, dewasa pada mereka, mereka lah orangnya yang boleh dipercayai. Sedangkan apa yang berlaku sekarang ini, orang yang dipercayai itu telah orang kata membuatkan mereka dalam keadaan yang tidak ketentuan. Kanak-kanak begini pastinya akan melalui PSTD, iaitu Post Stress Traumatic Disorder. Ini yang kita tidak mahu berlaku pada anak-anak ini. Jadi perkataan tidak itu sangat penting untuk anak ini mengguna pakai pada waktu-waktu yang tertentu setelah banyak kali dinasihatkan oleh ibu bapa, guru ataupun pengasuh. Okey, baik. Dan mungkin soalannya sama, mungkin kita boleh tujukan kepada Puan Zabita juga. Sebagai seorang ibu juga, pastinya Puan, hari ini pastinya pelbagai cabaran, kan? Pendapat Puan, apa yang sepatutnya dilakukan oleh sebagai seorang ibu? Okey, minta maaf, saya tambah sikit. Kerana red flag tu saya, kalau kadang-kadang kita tengok, okey, seorang guru ada batasnya, pasti. Kadang-kadang ada laporan mengatakan guru pensyarah memberikan soalan-soalan seks, bercakap perkara-perkara berbau lucah. Contoh sebagai seorang pengamal perubatan sendiri pun, kadang-kadang kita rasa doktor boleh menyentuh semua tempat kerana mereka doktor. Tetapi pasti ada batas-batasnya dan apa sebenarnya itu saya kata amaran-amaran ataupun perkara-perkara kita boleh rasa benda ni dah lain. Benda ni sesuatu yang boleh dilaporkan. Bagi kesalahan begini, kadang-kadang contohlah kita lihat dah kanak-kanak kan dalam kes penderaan. Ada orang kata setakat sampai tak boleh pukul anak. Mendidik, mendisiplinkan ada beza. Tapi apabila keterlaluan, sama juga dengan perbuatan seksual. Kadang-kadang ada anak yang terlalu manja. Kalau umur 3 tahun, 4 tahun duduk perempuan duduk dekat atas peha cousin ke, contoh sepupu lah. Mungkin kita kata tak ada apa-apa, tapi bila dah 15 tahun, sepupu pula umur 20 tahun, dah tak kena dekat situ. Jadi berbalik kepada apa Prof kata tadi, pertama perkataan tidak, yang seterusnya bersuara. Dan ada keadaan yang kalau kita sendiri tengoklah dari semasa ke semasa, walaupun anak dengan bapa, cara sentuhan, cara pandangan tak betul. Kadang-kadang itulah bila kanak-kanak ni dia boleh diantunkan, maknanya dia boleh di sexual groom. Dia tidak faham perbuatan dia itu sebenarnya salah. Sentuhan itu sebenarnya tidak betul. Jadi ibu ni kena banyak bercakap. Dekat sekolah memang ada ajar. Dia kata sentuhan yang betul, sentuhan yang salah. Siapa boleh sentuh. Tapi dari semasa ke semasa, jenis gosokan yang berbeza. Dalam keadaan apabila dia bukan lagi dalam norma yang biasa, maka dekat situlah sebenarnya ada red flag. Tetapi yang menghairankan, ada setengah ibu bapa ni macam Prof katakan tadi tabu. Dia tak nak ajar. Ada kes yang telah dilaporkan di mahkamah.
kejadian tu berlaku macam dalam kereta, sepupu buat kepada mangsa ni yang masih kecil, umur 9 tahun, dengan memegang kemaluan ya. Jadi dalam keadaan tu hairannya kanak-kanak ini tidak menjerit. Mungkin juga cara didikan apabila tidak diajar, tidak diajar kata tidak diajar bersuara, ataupun ada ibu bapa terlalu rasa macam tabu sangatlah, tak boleh ajar. Zaman sekarang ni memang tak boleh, dengan adanya media sosial, dengan adanya perkembangan semasa, kita kena ikut juga, kita kena ajar anak-anak kita perkara-perkara ini. Betul. Dan bukan nak kata tidak boleh seorang anak perempuan atau lelaki tidak boleh bermesra dengan ayah ataupun sepupu mereka, tetapi macam puan katakan, kalau ada sesuatu yang tidak betul, pastinya kita boleh melihat dan merasainya, dan sebab itu adalah penting untuk mendidik anak-anak kita. Dan ini bukan sahaja untuk anak perempuan, anak lelaki pun harus mengetahui sentuhan yang keterlaluan. Dan puan, kalau boleh saya tanya juga, bila kita bercakap mengenai nak percaya siapa, okey, katakan ibu dan ayah menghantar anak-anak ke taska ataupun ke rumah pengasuh, dan di situ anak-anak sebagai kawan kan, dua kanak-kanak mungkin dalam usia 6 tahun, 7 tahun, diorang ada, orang kata, curiosity, dan di situ telah berlaku sentuhan yang tidak sepatutnya dilakukan. Mungkin mereka telah melihat sesuatu yang baru dan telah mencubanya di taska. Dalam situasi ini, apa yang boleh dilakukan? Kalau pelaku itu sendiri kanak-kanak, maka ada perbezaannya dari segi prosedur. Pertama, sebelum dia memaklumkan, kita nak tahu tu, bagaimana kita nak tahu ada yang berlaku sesuatu dekat sekolah tu. Sebab itu kita kena ajar anak-anak, macam Prof kata tadi, bahagian mana ini adalah kemaluan yang boleh sentuh. Contoh untuk sucikan, namanya basuh kan, siapa yang boleh sentuh. Kalau dekat sekolah selalu kena bercakap dengan anak, kadang-kadang ibu bapa ni dia terlalu sibuk, bagi telefon pada anak, nah main, tak ada masa nak bersembang. Di dalam keadaan ini, apabila berlaku di antara kawan-kawan, dapatkan fakta dulu, cuba telefon cikgu dulu, tanya dulu. Kadang-kadang ada orang cepat melantun, cepat ambil tindakan ya. Kemudian lepas saya dapat klarifikasi, ada kes-kes yang saya kendalikan, kami berbincang sesama ibu bapa. Contoh kalau pelaku tu kanak-kanak 7 tahun, contoh sentuhan dia tak betul, adakah dia boleh didakwa secara jenayah? Umur baru 7 tahun, sebab kita ada akta kanun keseksaan yang kata bawah usia tertentu seorang kanak-kanak tidak boleh dianggap sebagai jenayah. Di dalam keadaan ini tidak semestinya berakhir dengan hukuman pemenjaraan, denda, tetapi perbincangan di antara keluarga tu. Sebab tu ibu bapa kena sangat ambil berat pasal anak-anak selalu bercerita. Sebab dia zaman teknologi ni, dia jangan orang lain mendahului kita. Biar kita sebagai ibu bapa melindungi anak-anak kita dulu. Baik, kalau ikutkan banyak lagi perkara yang boleh kita bincangkan dan persoalan yang kita boleh ajukan kepada Datin Profesor Dr. Mariani dan juga Puan Nur Zabita. Tapi apa-apa pun, sekali lagi terima kasih kepada semua tamu-tamu kita. Tapi secara ringkas, Prof, berikan pesanan akhir kepada masyarakat, kepada kita semua, untuk kita terus cakna dan terus orang kata menghentikanlah apa yang berlaku sekarang. Silakan. Okey, kanak-kanak atau anak-anak kita adalah merupakan generasi pelapis untuk masa akan datang. Kita tidak mahu melahirkan generasi yang takut, dendam, self-esteem yang rendah dan sebagainya. Jadi untuk itu, ibu dan bapa, saudara mara perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak untuk memastikan bahawa gangguan seksual itu tidak orang kata dipastikan tidak berlaku, dan seterusnya pihak-pihak komuniti, jiran perlulah waktu ini dikatakan perlu mengambil berat. Kalau dulu kata jangan jaga tepi kain, sekarang perlu untuk memastikan perkara-perkara ini tidak meninggalkan impak yang begitu tinggi kepada kanak-kanak. Dan bagi saya, apabila mendidik anak-anak itu, ringkasnya perlu bagi tahu sentuhan baik, sentuhan bahaya dan sebagainya, dan perlu sebut no, tell them and shout if possible. Cantik. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Datin Profesor Dr. Mariani dan juga Puan Nur Zabita Mohamad atas perkongsian hari ini, dan kami berharap apa juga yang dikongsikan dipraktikkan oleh anda, tips yang diberikan oleh Prof tadi dan apa yang dikongsikan oleh Puan. Dan saya rasa sebagai ibu atau ayah, kita bukan saja harus ada di sisi anak secara fizikal, tetapi emotional availability itulah. Kita harus mendengar kepada mereka, macam Prof katakan tadi, jadi pendengar yang aktif. Dan kita lah pemegang amanah dan kita lah yang bertanggungjawab.